Apabila membincangkan tentang sosial budaya dalam pendidikan, sebenarnya kita sedang membincangkan tentang kehidupan manusia itu sendiri. Setiap murid yang hadir ke sekolah membawa bersama latar belakang kehidupan yang berbeza. Mereka tidak datang sebagai kertas kosong, tetapi hadir dengan pengalaman, nilai, cara hidup, bahasa dan budaya yang telah dibentuk sejak kecil lagi. Semua perkara ini akhirnya mempengaruhi cara mereka berfikir, bertindak dan berinteraksi di sekolah. Sosial budaya merupakan gabungan dua elemen utama iaitu sosial dan budaya. Sosial merujuk kepada hubungan manusia dalam masyarakat seperti cara seseorang bergaul, berkomunikasi dan membentuk hubungan dengan orang lain. Budaya pula merujuk kepada cara hidup yang diamalkan oleh sesuatu kelompok masyarakat termasuk bahasa, adat resam, kepercayaan, nilai, norma dan tradisi yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam konteks pendidikan, sosial budaya boleh difahami sebagai kepelbagaian latar belakang sosial dan budaya murid yang mempengaruhi pengalaman pembelajaran mereka di sekolah. Setiap murid mempunyai identiti sosial yang tersendiri. Ada murid yang membesar dalam keluarga yang sangat mementingkan pendidikan, ada juga yang dibesarkan dalam keadaan serba kekurangan, ada murid yang biasa bercakap dalam bahasa Melayu di rumah, ada yang lebih selesa menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Semua pengalaman ini memberi kesan kepada pembentukan personaliti dan tingkah laku murid-murid. Sebenarnya, budaya memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan seseorang individu. Cara seseorang murid memberi salam, cara mereka bercakap dengan guru, cara mereka menyelesaikan masalah dan cara mereka menghormati orang lain semuanya dipengaruhi oleh budaya yang diamalkan dalam keluarga dan masyarakat mereka. Sebagai contoh, terdapat budaya yang mengajar anak-anak supaya sentiasa bercakap dengan sopan dan tidak menyampuk percakapan orang dewasa. Oleh sebab itu, ada murid yang kelihatan sangat pendiam di dalam kelas kerana mereka sudah terbiasa untuk lebih banyak mendengar daripada bercakap. Namun dalam budaya lain pula, anak-anak digalakkan untuk memberi pendapat secara terbuka dan aktif bertanya soalan. Sebab itulah, guru perlu memahami bahawa setiap murid mempunyai latar budaya yang berbeza dan tidak boleh menilai murid hanya berdasarkan tingkah laku luaran semata-mata. Selain itu, sosial budaya juga membentuk cara murid melihat dunia. Nilai yang diterapkan oleh keluarga akan mempengaruhi pemikiran mereka tentang pendidikan, hubungan sosial dan masa depan. Ada keluarga yang melihat pendidikan sebagai jalan utama untuk mengubah kehidupan, manakala ada juga keluarga yang lebih menumpukan kepada pekerjaan dan kelangsungan hidup harian. Perbezaan ini menyebabkan motivasi dan sikap murid terhadap pembelajaran juga berbeza. Dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, kepelbagaian sosial budaya menjadi lebih jelas kerana setiap kaum mempunyai identiti budaya yang tersendiri. Murid Melayu, Cina, India, Iban, Bidayu, Kadazan dan kaum-kaum lain mempunyai bahasa, adat resam dan tradisi yang berbeza. Kepelbagaian ini menjadikan sekolah sebagai sebuah ruang sosial yang sangat unik kerana murid dapat belajar tentang budaya orang lain secara langsung melalui pengalaman harian mereka. Sebagai contoh, apabila sekolah mengadakan sambutan Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepavali atau Hari Gawai, murid bukan sahaja meraihkan perayaan tersebut tetapi turut belajar memahami nilai dan budaya masyarakat lain. Melalui pengalaman seperti ini, murid dapat membina sikap hormat menghormati dan menerima perbezaan sebagai sesuatu yang normal dalam kehidupan masyarakat majmuk. Namun begitu, kepelbagaian sosial budaya juga boleh menjadi cabaran sekiranya tidak diurus dengan baik. Kadangkala, perbezaan budaya menyebabkan salah faham berlaku dalam kalangan murid. Ada murid yang berasa tersisih kerana cara mereka bercakap atau budaya mereka dianggap berbeza daripada orang lain. Jika perkara ini tidak ditangani, ia boleh menyebabkan wujudnya jurang sosial dan diskriminasi di sekolah. Oleh itu, pemahaman tentang konsep sosial budaya sangat penting dalam dunia pendidikan. Guru perlu memahami bahawa setiap murid datang daripada realiti kehidupan yang berbeza. Murid tidak boleh dilayan dengan pendekatan yang sama sepenuhnya kerana mereka mempunyai keperluan, pengalaman dan latar belakang yang berbeza-beza. Sosial budaya juga mengajar kita bahawa pendidikan bukan hanya tentang pencapaian akademik semata-mata. Pendidikan sebenarnya merupakan proses membentuk manusia yang mampu hidup bersama dalam masyarakat yang pelbagai.
Sekolah bukan sekadar tempat mempelajari fakta dan teori, tetapi juga tempat murid belajar menghormati perbezaan, bekerjasama dengan orang lain, dan membina identiti diri sebagai anggota masyarakat. Dalam dunia hari ini yang semakin moden dan global, murid bukan sahaja perlu bijak dalam akademik, tetapi juga perlu mempunyai kemahiran sosial dan nilai kemanusiaan yang tinggi. Sebab itulah elemen sosiobudaya sangat penting dalam memastikan sekolah dapat melahirkan generasi yang bukan sahaja berilmu, tetapi juga matang dalam memahami kepelbagaian manusia. Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sosiobudaya di sekolah. Faktor-faktor ini memainkan peranan besar dalam membentuk tingkah laku, pemikiran dan cara murid berinteraksi dengan persekitaran mereka. Walaupun murid berada dalam sekolah yang sama, pengalaman sosial mereka mungkin sangat berbeza kerana dipengaruhi oleh faktor kehidupan yang berlainan. Antara faktor yang utama ialah latar belakang keluarga. Keluarga merupakan institusi pertama yang membentuk sahsiah dan identiti seseorang anak. Sejak kecil lagi, anak-anak belajar tentang nilai kehidupan melalui pemerhatian terhadap ibu bapa dan ahli keluarga mereka. Cara ibu bapa bercakap, menyelesaikan masalah, melayan orang lain dan memberi didikan akan menjadi contoh kepada anak-anak. Murid yang dibesarkan dalam keluarga yang mengamalkan komunikasi positif biasanya lebih mudah berinteraksi dengan orang lain. Mereka lebih yakin untuk bercakap dan lebih mudah bekerjasama dengan rakan-rakan. Sebaliknya, murid yang kurang mendapat perhatian atau kasih sayang mungkin menjadi lebih pendiam dan sukar mempercayai orang lain. Selain itu, tahap pendidikan ibu bapa juga mempengaruhi kehidupan murid di sekolah. Ibu bapa yang mempunyai kesedaran tinggi tentang pendidikan biasanya lebih aktif memantau pembelajaran anak-anak mereka. Mereka menyediakan bahan pembelajaran, membantu kerja sekolah dan memberi galakan kepada anak-anak untuk berjaya. Namun, terdapat juga ibu bapa yang terlalu sibuk bekerja atau kurang memahami kepentingan pendidikan sehingga anak-anak kurang mendapat sokongan akademik di rumah. Status ekonomi keluarga juga memberi kesan yang sangat besar terhadap pengalaman murid di sekolah. Tidak semua murid mempunyai peluang yang sama dalam pendidikan. Ada murid yang mempunyai komputer riba sendiri, akses internet yang laju dan ruang belajar yang selesa di rumah. Mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih mudah dan mempunyai banyak peluang untuk meningkatkan prestasi akademik. Namun begitu, terdapat juga murid yang hidup dalam keadaan serba kekurangan. Ada yang tinggal di kawasan pedalaman, tidak mempunyai capaian internet yang baik dan terpaksa berkongsi telefon dengan ahli keluarga lain. Keadaan ini menyebabkan mereka menghadapi kesukaran untuk mengikuti pembelajaran secara efektif. Kadangkala, murid seperti ini dianggap lemah dalam pelajaran, sedangkan mereka sebenarnya sedang berjuang dengan cabaran kehidupan yang jauh lebih besar. Selain keluarga, faktor kaum dan etnik juga memainkan peranan penting dalam mempengaruhi sosiobudaya di sekolah. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk dan keadaan ini turut tercermin dalam sistem pendidikan negara. Murid daripada pelbagai kaum membawa identiti budaya masing-masing ke sekolah, termasuk bahasa, makanan, pakaian dan adat rasa mereka. Kepelbagaian budaya ini sebenarnya memberi peluang yang sangat baik kepada murid untuk mengenali budaya masyarakat lain. Murid dapat belajar tentang cara hidup yang berbeza dan memahami bahawa setiap budaya mempunyai keunikan tersendiri. Pengalaman seperti ini membantu membentuk sikap toleransi dan hormat terhadap perbezaan budaya. Namun begitu, perbezaan budaya juga boleh menyebabkan wujudnya kelompok sosial tertentu dalam kalangan murid. Kadangkala, murid lebih selesa berkawan dengan individu yang mempunyai bahasa atau budaya yang sama dengan mereka. Situasi ini menyebabkan interaksi antara kaum menjadi terhad dan boleh mewujudkan jurang sosial dalam sekolah. Faktor seterusnya ialah bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi utama dalam kehidupan manusia. Murid yang fasih menggunakan bahasa pengantar sekolah biasanya lebih yakin untuk bercakap dan melibatkan diri dalam aktiviti kelas. Sebaliknya, murid yang kurang fasih mungkin berasa malu dan takut untuk memberi pendapat. Keadaan ini sering berlaku dalam kalangan murid yang menggunakan bahasa ibunda di rumah dan kurang terdedah dengan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Mereka memerlukan masa untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah.
Jika guru dan rakan-rakan tidak memahami keadaan ini, murid mungkin berasa tersisih dan kurang keyakinan diri. Media sosial dan teknologi juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi sosial budaya murid pada masa kini. Generasi hari ini banyak dipengaruhi oleh kandungan digital yang mereka lihat setiap hari. Murid bukan sahaja belajar daripada guru dan buku teks, tetapi juga daripada TikTok, YouTube, Instagram dan pelbagai platform media sosial yang lain. Media sosial mempunyai pengaruh yang besar terhadap cara murid melihat budaya dan masyarakat. Kadangkala, media membantu murid mengenali budaya masyarakat lain dengan lebih luas. Namun, pada masa yang sama, media juga boleh menyebarkan stereotip, diskriminasi dan budaya negatif. Sebagai contoh, murid mudah terpengaruh dengan kandungan yang menghina budaya tertentu atau memperlekehkan individu berdasarkan penampilan dan status sosial mereka. Jika perkara ini tidak dikawal, ia boleh mempengaruhi cara murid berfikir dan melayan orang lain di sekolah. Selain itu, persekitaran sekolah sendiri turut memainkan peranan penting dalam membentuk sosial budaya murid. Sekolah yang mengamalkan budaya hormat menghormati dan layanan adil akan melahirkan murid yang lebih terbuka dan positif. Guru yang bersikap adil serta menghargai kepelbagaian budaya akan membantu murid berasa lebih diterima dan dihormati. Namun, jika sekolah membiarkan diskriminasi berlaku, murid akan mula berasa tersisih. Sebagai contoh, apabila hanya murid tertentu sahaja diberi perhatian atau peluang untuk menyerlah, murid lain mungkin mula hilang keyakinan diri dan kurang berminat untuk melibatkan diri dalam aktiviti sekolah. Akhir sekali, faktor rakan sebaya juga sangat mempengaruhi sosial budaya murid. Pada peringkat sekolah, murid banyak menghabiskan masa mereka bersama rakan-rakan. Mereka belajar cara bercakap, berpakaian dan bergaul melalui pengaruh rakan sebaya. Jika murid berada dalam kelompok yang positif, mereka akan lebih terdorong untuk belajar dan menghormati orang lain. Namun, jika mereka terpengaruh dengan kelompok negatif, tingkah laku dan nilai mereka juga boleh berubah ke arah yang tidak baik. Semua faktor ini menunjukkan bahawa sosial budaya di sekolah bukan sesuatu yang berlaku secara kebetulan. Ia dibentuk melalui pelbagai pengaruh yang saling berkaitan antara keluarga, masyarakat, sekolah dan persekitaran sekeliling murid. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhanisah binti Rusdi. Saya akan mengupas tentang isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosio-budaya. Walaupun kepelbagaian sosio-budaya mempunyai banyak kelebihan, terdapat juga beberapa isu ketidaksamaan yang boleh berlaku sekiranya perbezaan ini tidak diurus dengan baik. Antara isu yang paling ketara ialah diskriminasi dan layanan yang berbeza terhadap murid. Kadangkala, tanpa disedari, terdapat guru atau murid yang mempunyai tanggapan yang tertentu terhadap individu berdasarkan kaum, bahasa atau status ekonomi mereka. Baiklah, sebagai contoh, murid yang cemerlang akademik sering diberikan lebih perhatian berbanding murid yang lemah. Ada juga murid yang dipandang rendah hanya kerana berasal daripada keluarga miskin atau tinggal di kawasan pedalaman. Situasi yang seperti ini menyebabkan murid yang berasa rendah diri akan kurang bermotivasi untuk belajar dan mereka mula merasakan bahawa diri mereka tidak mampu berjaya seperti orang lain. Lebih menyedihkan apabila diskriminasi berlaku dalam bentuk gurauan seperti mengejek logat, warna kulit atau cara bercakap seseorang murid. Walaupun dianggap sekadar bergurau, perkara seperti ini sebenarnya meninggalkan kesan emosi yang mendalam. Selain itu, jurang ekonomi juga menjadi salah satu isu besar dalam pendidikan. Tidak semua murid mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti. Ada juga murid yang mempunyai kelas tuition, komputer riba dan internet yang laju di rumah. Namun, ada juga murid yang perlu belajar dalam keadaan serba kekurangan. Perbezaan ini menjadi semakin jelas terutamanya semasa pembelajaran dalam talian. Ada murid yang dapat mengikuti kelas dengan baik tetapi ada juga yang ketinggalan kerana tidak mempunyai akses internet atau peranti yang mencukupi. Akibatnya, pencapaian akademik murid menjadi tidak seimbang. Selain jurang ekonomi, isu pengasingan sosial juga sering berlaku di sekolah. Kadangkala, murid hanya berkawan dengan individu yang mempunyai
kaum atau latar belakang yang sama dengan mereka. Situasi ini menyebabkan peluang untuk memahami budaya lain menjadi semakin kurang. Apabila interaksi antara kaum menjadi terhad, murid mudah membentuk prasangka terhadap orang lain. Mereka mungkin percaya kepada stereotip yang tidak benar hanya kerana tidak pernah benar-benar mengenali budaya tersebut. Sebab itulah, penting untuk sekolah mewujudkan aktiviti yang dapat menggalakkan pergaulan antara murid yang pelbagai kaum. Isu bahasa juga merupakan satu cabaran dalam kepelbagaian sosio-budaya. Ada murid yang kurang fasih berbahasa Melayu dan berasa malu untuk bercakap di hadapan kelas. Mereka takut diejek atau diketawakan oleh rakan-rakan dan akibatnya murid menjadi pasif dan kurang yakin untuk melibatkan diri dalam pembelajaran. Sebenarnya, kelemahan bahasa tidak bermaksud seseorang murid itu tidak bijak. Mereka hanya memerlukan masa dan sokongan untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah. Sekarang saya akan menerangkan tentang peranan guru sebagai ejen sosialisasi. Dalam menghadapi kepelbagaian sosiobudaya di sekolah, guru memainkan peranan yang sangat besar sebagai ejen sosialisasi. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membantu membentuk nilai, sikap dan tingkah laku murid. Setiap tindakan, guru sebenarnya memberi kesan kepada perkembangan sosial murid. Cara guru bercakap, melayan murid dan mengendalikan kelas akan menjadi contoh kepada murid. Sebab itu, guru perlu menunjukkan sikap hormat, adil dan empati kepada semua murid tanpa mengira latar belakang mereka. Salah satu peranan penting guru ialah memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Guru perlu memastikan setiap murid mempunyai peluang yang sama untuk terlibat dalam aktiviti pembelajaran. Guru juga boleh membentuk kumpulan yang terdiri daripada murid pelbagai kaum supaya mereka dapat belajar bekerjasama dan memahami antara satu sama lain. Selain itu, guru perlu mewujudkan suasana bilik darjah yang inklusif dan selamat untuk semua murid. Dan murid perlu merasakan bahawa mereka diterima dan dihargai walaupun mempunyai latar belakang yang berbeza. Guru boleh menggunakan contoh pembelajaran yang dekat dengan budaya murid supaya mereka lebih mudah memahami isi pelajaran dan berasa dihargai. Selain itu, guru juga perlu peka terhadap isu diskriminasi dan buli di sekolah. Jika berlaku konflik antara murid, guru tidak boleh hanya menghukum tanpa memahami punca sebenar masalah tersebut. Sebaliknya, guru perlu membantu murid belajar menghormati perbezaan dan menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih matang. Selain menjadi pendidik, guru juga merupakan pembimbing sosial kepada murid. Kadang-kala, seorang guru menjadi individu yang paling dekat dengan murid selepas ibu bapa. Oleh sebab itu, guru mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membentuk cara murid melihat dunia dan berinteraksi dengan masyarakat. Apabila guru berjaya membentuk murid yang menghormati perbezaan budaya, bersikap toleransi dan mempunyai empati terhadap orang lain, maka sekolah bukan sahaja melahirkan murid yang cemerlang akademik, tetapi juga melahirkan insan yang mampu hidup dalam masyarakat majmuk dengan harmoni. Sosiobudaya merupakan satu elemen yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Kepelbagaian budaya, bahasa dan latar belakang murid menjadikan sekolah sebagai sebuah ruang pembelajaran sosial yang sangat unik. Walaupun kepelbagaian ini boleh membawa kepada isu ketidaksamaan seperti diskriminasi, jurang ekonomi dan pengasingan sosial, semua cabaran ini sebenarnya boleh diatasi jika sekolah dan guru memainkan peranan dengan baik. Guru sebagai ejen sosialisasi mempunyai tanggungjawab yang besar dalam membentuk hubungan sosial yang positif dalam kalangan murid. Melalui sikap adil,
empati dan hormat terhadap kepelbagaian. Guru dapat membantu melahirkan generasi yang bukan sahaja bijak dari segi akademik tetapi juga matang dalam memahami nilai kemanusiaan dan perpaduan. Akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang memperoleh ilmu pengetahuan semata-mata tetapi juga tentang belajar menjadi manusia yang mampu hidup bersama dalam sebuah masyarakat yang pelbagai. Sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.